dan murid-murid, sekarang cikgu akan teruskan kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berlanjutan daripada topik sebelum ni, iaitu dalam topik pembelajaran kita Pemasyuran Kemerdekaan Tanah Melayu bab 10. Okey. Sebelum tu boleh tengok satu video ni dulu ya. Okey, baik. Okey, berdasarkan video yang cikgu tayangkan sebentar tadi, boleh tak sama-sama uraikan topik pembelajaran kita hari ini berkenaan apa? Saya cikgu. Okey, Aina, apa itu Aina? Pemasyuran kemerdekaan. Okey, pemasyuran kemerdekaan, betul. So topik kita pembelajaran kita hari ini ialah pasal kemerdekaan. Okey, dalam topik pemasyuran kemerdekaan ni dia ada 5 topik utama. Yang pertama kita boleh tengok kepada pengertian kemerdekaan, persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara, detik pemasyuran kemerdekaan negara, kesan kemerdekaan terhadap negara kita serta prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Okey, untuk tajuk 1, 2 dan 3 kita dah sentuh pada pembelajaran yang lepas. Jadi hari ini cikgu akan sentuh mengenai kesan yang keempat, topik yang keempat iaitu kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Okey, baik. Okey, kesan kemerdekaan terhadap negara kita ni akan merangkumi 3 aspek utama dalam pembangunan sesebuah negara, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Okey, cikgu sentuh kepada politik dahulu. Dalam politik, kesan kemerdekaan negara terhadap negara kita ialah yang pertama ialah pengamalan sistem raja berperlembagaan. Okey, so macam kita tahu setiap negeri ada raja masing-masing yang menjadi kita punya tonggak utama pentadbiran sebuah negeri. So, dalam raja-raja itu setiap 4 tahun dipilih seorang raja yang akan memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okey, Yang di-Pertuan Agong negara kita pada tahun ini yang dipegang disandang oleh raja di negeri Pahang. Faham semua? Yang seterusnya ialah demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen ni lebih tertumpu kepada sesi pilihan raya. Sesi pilihan raya kita kena undi setiap 5 tahun sekali itu. Okey, yang kedua ialah pentadbiran negara kita, iaitu dipegang tonggak utama pentadbiran ialah Perdana Menteri. Okey, boleh sama-sama terangkan kepada cikgu, Perdana Menteri kita tahun ni disandang oleh Perdana Menteri siapakah gerangannya? Saya cikgu Datuk Seri Sabri. Okey, betul, Datuk Seri Ismail Sabri. Sabri tu bapa dia, Ismail Sabri. Tak apa, janji Aina ingin mencuba. Okey, seterusnya ialah cabaran kerajaan persekutuan. Dalam kerajaan persekutuan ni ialah bagaimana kerajaan persekutuan ingin menggantikan kita punya sistem pentadbiran daripada mengikut corak pentadbiran Eropah kepada kita punya corak pentadbiran mengikut rakyat tempatan kita, iaitu berlandaskan agama Islam dan mengutamakan Bumiputera. Faham? Okey, seterusnya kita lihat kepada aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi ni kerajaan kita telah mengutarakan ataupun menjalankan pelbagai langkah untuk menambahbaikkan ekonomi kita. Antaranya ya seperti rancangan Malaysia Pertama yang bermula 1956 hingga 1960, Lembaga Penjagaan Tanah Persekutuan Felda. Seterusnya kita ada juga rancangan Buku Merah. So dalam rancangan Melayu Pertama ni dia lebih mengutamakan ekonomi negara kita untuk lebih maju ke hadapan. Okey, selain pada itu, dalam segi aspek ekonomi juga, kerajaan kita ingin membangunkan pembangunan luar bandar. Pembangunan luar bandar iaitu kawasan terpencil untuk menjadi kawasan yang lebih popular. Okey, untuk cikgu nak tanya, siapa tahu lambang yang gambar di tengah-tengah ni? Okey, nanti boleh bagi tahu cikgu apa lambang yang di tengah-tengah ni? Langkawi, betul. Sebab apa Nadik tahu Langkawi? Sebab kawasan Langkawi ni telah membangun menjadi pusat pelancongan utama di Malaysia. Jadi kita dah tengok lambang, kita dah tahu. Okey, sebelum ni kawasan ni ialah kawasan sebuah pulau kecil dan terpencil. Okey, seterusnya kita masuk kepada aspek sosial. Okey, aspek sosial ni dia lebih kepada kita punya aspek pendidikan. Aspek pendidikan iaitu aspek sosial ni kerajaan dahulu selepas merdeka mereka berfikir macam mana nak tingkatkan negara kita, iaitu melalui pendidikan anak tempatan. Okey, antaranya pendidikan, penumbuhan dewan bahasa dan pustaka, kesihatan dan kemudahan serta jabatan penerangan. Okey.
ada dalam aspek sosial. Okey, Jabatan Penerangan ini berfungsi untuk menerangkan mengenai kelebihan dan juga keistimewaan yang ada dekat tanah Melayu, iaitu Malaysia sekini. Faham? Okey, seterusnya cikgu nak tanya. Okey. Okey, untuk aspek ni, okey, berdasarkan gambar ni, dulu cikgu terangkan dulu. Okey, dulu kita punya apabila ingin mencapai sebuah keputusan, kita akan berbincang sesama kampung sahaja. Jadi kampung yang sebelah takkan tahulah kampung ni dah buat keputusan macam mana, apa ke mana. Jadi ada setengah kawasan ataupun penduduk yang tak dapat maklumat terkini. Okey, selepas kemerdekaan telah berlakunya raja berperlembagaan, parlimen, demokrasi berparlimen dan Perdana Menteri, pilihan raya dan sebagainya. Jadi semua rakyat mendapat maklumat secara sama rata dan juga secara terkini, moden. Maksudnya just terus nanti demokrasi berparlimen akan memberikan input kat situ. Jadi rakyat boleh tahu keadaan dan kita punya keadaan semasa negara kita lah. Okey, untuk bahagian ekonomi, baiklah. Untuk ekonomi, cikgu nak minta volunteer. Ada tak siapa-siapa nak boleh terangkan kepada rakan-rakan apa yang kamu lihat daripada gambar rajah yang cikgu letakkan kat sini? Ada tak siapa-siapa volunteer nak terangkan kepada kawan? Saya cikgu. Okey, Aina, bagus. Bangun Aina. Okey, Aina terangkan kepada rakan-rakan. Aina juga boleh gunakan monumen-monumen yang cikgu dah sediakan kat depan ni untuk terangkan kepada kawan kalau Aina nak gunakan. Boleh? Terus Aina. Okay, sebelum kemerdekaan, masyarakat setempat tu ekonomi dia berlandaskan pada kampung lah, misalnya perlembungan, pertanian, kebun getah, semuanya berasingan antara Melayu, Cina dan India. Jadi sekarang ni lepas kemerdekaan pembangunan berlaku. Pas pembangunan berlaku tu tengok banyaknya industri yang naik, industri ekonomi, industri industrian semualah yang boleh menjadi pekerjaan masyarakat. Seperti cikgu cakap tadi lah, Langkawi tu pun menarik perhatian pelancong asing tu pun untuk membangun ekonomi negara. Okey, betul. Okey, bagi tepukan kat Aina semua. Okey, sebab Aina boleh jawab. Okey, macam yang Aina dah terangkan tadi, Bencana Langkawi. Macam sebelum ni, sebelum kemerdekaan, penduduk di sekitar Pulau Langkawi itu hanya berasaskan kegiatan ekonomi seperti menangkap ikan, nelayan dan juga pertanian. Okey, sekarang selepas kemerdekaan berlakunya pemodenan di Pulau Langkawi, banyak peluang pekerjaan yang baru timbul. Contoh dia boleh bina homestay, hotel, sebagai bahan pelancong, peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga keraftangan dan sebagainya. Okey, nampak? Okey, seterusnya kita lihat kepada aspek sosial. Okey, dalam aspek sosial ni ada tak kawan-kawan yang nak ambil peran yang saya nak buat tadi untuk terangkan apa yang boleh dilihat berdasarkan gambar yang cikgu letakkan kat depan ni? Ada tak? Saya cikgu. Okey, Ika, teruskan Ika. Boleh nak berdiri, boleh duduk boleh? Ini kawan-kawan yang lain boleh tengok. Okey, sebelum kemerdekaan tu kita nampak kawasan kelas terpencil, bahan batu mengajar pun kurang dari segi pakaian, meja apa semua. Okey, selepas kemerdekaan tu kita nampak perkembangan lah selepas kemerdekaan tu dari segi pakaian, bahan batu mengajar seperti buku teks pun banyak sekarang kan. Okey, bagus. Bagi tepukan kat Ika. Okey, bagus Ika. Okey, berdasarkan gambar Raja, tengok dulu meja-meja kayu ataupun satu kawasan, satu kelas tu kena kongsi 2-3 kelas. Jadi sempitlah pembelajaran dia. Lepas tu kena ada dulu-dulu, ada juga yang macam susah nak ke sekolah, kena aduk sungai, kena naik sampan, berjalan kaki sejauh berpuluh puluh kilometer. Tapi sekarang ni semua kemudahan dah disediakan oleh kerajaan kita. Terutamanya macam kawasan milik darjah lebih kondusif dengan meja kursi yang berkualiti, kipas angin dan juga elektrik. So semua itu kemudahan yang kita terima kesan daripada kemerdekaan. Okey, baik semua. Okey, berdasarkan yang lebih jelas kamu boleh lihat berdasarkan DIY yang cikgu lakukan ni. Macam dulu rumah kita lebih terdiri daripada kayu, rumah papan, rumah yang kadang macam berhimpit-himpit, panas dan sebagainya. Kini kita lebih di kawasan KL dan sebagainya, kawasan membangun. Okey, telah banyak rumah yang terdiri yang dibuat daripada bangunan batu, simen dan sebagainya yang ada dilengkapi dengan aircon, kipas dan sebagainya. Okey, so nanti selepas habis kelas kamu boleh datang ke depan untuk lihat bagaimana dan kamu
akan lebih fahamlah sekiranya kamu lihat begini caranya sebelum dan selepas kemerdekaan. Jadi sebelum dan selepas. Sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan. Faham? Ini pun sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan. Okey, cikgu rasa sampai sini saja kita punya pembelajaran pada kali ini. Cikgu harap kamu boleh lakukan latihan ulang kaji semula di rumah untuk lebih memahami tajuk kita. Dan minggu depan kita akan teruskan kepada tajuk yang terakhir. Baik semua? Okey, tak ada apa-apa lagi. Cikgu sudahkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.